Alhamdulillah, bertemu lagi kita di dalam program Santai Ilmu Siri yang ke-17, di mana program ini merupakan satu platform untuk staf PPP berkongsi ilmu, pengetahuan dan pandangan daripada bahan bacaan yang sudah dibaca. Diharapkan agar program ini berjalan dengan lancar dan semua staf mendapat manfaat hasil dari perkongsian ilmu dari ahli-ahli panel untuk hari ini. Program ini mempunyai 3 sesi, iaitu sesi pertama, setiap panel berkongsi sedikit pengenalan buku secara ringkas. Untuk sesi kedua pula, setiap panel perlu membuat ulasan penuh kandungan buku yang telah dibaca. Dan akhir sekali untuk sesi ketiga, panel akan membuat rumusan dari hasil pembacaan buku mereka. Saya, Siti Nuraini selaku moderator hari ini ingin memperkenalkan 3 ahli panel yang sangat bertuah kerana terpilih untuk siri kali ke-17. Panel pertama, Encik Samsul Rizal Abdul Syukur dengan tajuk bukunya Cerita dari Al-Quran dan Hadis. Panel kedua, Encik Muhammad Firdaus dengan tajuk buku Indahnya Pesan Luqman Al-Hakim. Manakala panel yang ketiga, Puan Lili Suryati Muhammad Tahir dengan tajuk bukunya Urus Rumah Wish Honey. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput Encik Samsul Rizal Abdul Syukur dengan buku bacaannya 300 Cerita dari Al-Quran dan Hadis bagi memulakan sesi pertama. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar semua? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini saya memilih buku yang bertajuk 366 Cerita dari Al-Quran dan Hadis. Okay, sebelum apa-apa saya nak mohon maaf jika ada salah silap dalam memberi informasi hari ini, dan niat kita ni untuk sharing apa yang kita tahu. Okay, kalau kita tengok dalam buku yang kita share hari ini, buku ni adalah bergenre buku agama. Dan kalau kita tengok konsep dia yang ceria ni, dia ada golongan tertentu yang dia nak target, biasanya untuk kanak-kanak atau golongan remaja sebab dia banyak gambar-gambar grafik. Okay, next. Buku ni diterbitkan oleh Darul Mughni Trading, penerbit unggul buku Islam, dan penulisnya adalah Maulvi Al-Hafiz Said Ibrahim Al-Bukhari. Okay, biasa kalau Darul Mughni ni terkenal dengan buku-buku bercorak kanak-kanak lah. Biasa kalau tajuk-tajuk dia, kalau you boleh tengok kat sini, kita boleh tengok dia ada numbers untuk setiap buku. Maksudnya kalau kanan tu kita boleh tengok 12 haiwan Al-Quran, untuk 12 kisah-kisah Allah. Setiap numbers ni ada dia punya kaitan dia lah. Kalau kita tengok nanti, saya akan terangkan kenapa 365 kisah. Buku ni diterbitkan pada tahun 2016 dan saya Google memenangi anugerah buku negara pada tahun 2016. Okey, ini prakata daripada penulis. Okey, dia punya konsepnya 366 cerita dari Al-Quran. Konsepnya ialah satu hari satu cerita untuk kita ceritakan kepada anak-anak yang secara tak langsung menggalakkan budaya baca di kalangan anak-anak, untuk menarik minat lah untuk kanak-kanak. Okay, sekarang penulis dia buat satu macam jadual lah. Maksudnya daripada Januari berapa cerita kena ceritakan sampailah ke bulan Disember. So sampai Disember kita boleh tahulah dah sampai mana kita boleh cerita. Okay, sampai di sini saja ulasan pembukaan saya serahkan kembali kepada moderator. Ini mic tak on tu. Seterusnya
Seterusnya saya mempersilakan Encik Muhammad Firdaus Abu Bakar dengan bukunya yang bertajuk Indahnya Pesan Luqman Al-Hakim. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengar suara saya? Dengar clear. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih moderator. Yang saya hormati rakan-rakan panel jemputan program Santai Ilmu FSSH siri ke-17. Pagi ini saya akan kongsikan sedikit ilmu daripada buku yang bertajuk Indahnya Pesan Luqman Al-Hakim. Buku ini terbitan daripada Paradigma Ibrah Sendian Berhad. Penulisnya Syahri Abdul Rahman. Saya akan perkenalkan sedikit tentang penulis, kerana sebuah buku tidak akan terbit jika tidak ada orang yang menulisnya. Dan kebanyakan orang mesti akan lihat terlebih dahulu siapa penulis buku sebelum membeli. Sebab kata orang, tak kenal maka tak cinta. Jadi biodata penulis, kita boleh tengok dekat slide. Nampak tak slide? Nampak? Okey. Nama penuh beliau Muhammad Syahri Abdul Rahman. Ada slide. Firdaus. Ya? Slide tak nampak. Tak nampak? Daus, PowerPoint dah buka belum? Dah buka dah. PowerPoint buka dulu, lepas tu klik share content. Nombor 3 daripada bawah tu. Nampak tak share content bawah tu? Nampak. Tapi dia connecting ni, tengah connecting. Kau pakai wifi ke pakai line ni? Pakai wifi. Kenapa PC tak dapat line PC. Sebab Ni pakai PC ke laptop? pakai bilik mesyuarat punya ni. Oh, bilik mesyuarat ni. Jabat. Mesyuarat. Pejabat je. Kalau wifi dia lambat sikit. Okey, tapi kita teruskan kepada yang seterusnya. Firdaus, sekejap lagi Kita teruskan dengan panel ketiga iaitu Puan Priyati Muhammad Tahir dengan tajuk bukunya Urus Rumah Wishani. Dengan ini dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua warga FSSH. Suara dengar tak? Dengar clear. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua warga FSSH dan juga rakan-rakan yang sedang mengikuti program ini.
Saya Lili Suryati Muhammad Tahir dari Sekolah Pembangunan Sumber Manusia dan Psikologi. Hari ini saya diberi peluang untuk mengulas sebuah buku dan buku yang saya pilih bertajuk Urus Rumah with Hani. Buku ni ditulis oleh Dr. Hani Mainis atau nama sebenarnya Nur Hanisa Abdullah. Dr. Hani berkelulusan PhD dalam bidang Bioprocess Engineering UTM dan sebelum ini mengambil degree dan master juga di UTM. Beliau merupakan seorang penulis tentang pengurusan rumah dan susun atur rumah. Buku yang penuh infografik dan berwarna-warni ini diterbitkan oleh Putih Press dan mengandungi 247 muka surat. Buku ini dijual dengan harga RM25 senaskah. Selain menulis buku, Dr. Hani juga ada berkongsi tips mengemas dan mengurus rumah dalam laman Facebooknya dan juga dalam FB grup milik beliau iaitu grup Kemas Rumah with Hani, Urus Rumah with Hani dan Tip Hani Masak 2. Tiga bahagian penting yang ada di dalam buku ini ialah yang pertama pengurusan makanan, yang kedua pengurusan pembersihan rumah dan yang terakhir pengurusan kewangan. Selepas ini saya akan kongsikan sedikit tentang isi kandungan yang terdapat dalam buku ini. Saya serahkan kembali kepada moderator. Silakan. Okey. Cik Firdaus, macam mana? Kita jap. Sekejap Dah keluar. Puan Aini, boleh saya start baca buku dulu tak? Sebab saya nak pergi makan dah. Tutup dia. Okey, saya seterusnya mempersilakan Encik hello. Muhammad Firdaus Abu Bakar dengan bukunya yang bertajuk Indahnya Pesan Luqman Al-Hakim. Dipersilakan. Saya minta maaf sebab ada masalah teknikal. Okey, tadi saya akan memperkenalkan sedikit tentang penulis kerana sebuah buku tidak akan terbit jika tidak ada orang yang menulisnya, dan kebanyakan orang mesti akan lihat terlebih dahulu siapa penulis buku sebelum membeli. Sebab kata orang tak kenal maka tak cinta. Jadi kita tengok kat slide ni, nama beliau Muhammad Syahri Abdul Rahman, berasal daripada Tumpat, Kelantan. Beliau merupakan fellow pendidik Tadabbur Center, mempunyai syarikat Paradigma Ibrah Sdn Bhd dan memiliki ijazah dalam bahasa Arab Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan kini sedang melanjutkan pelajaran dalam bidang sarjana bidang tafsir di Universiti Kebangsaan Malaysia. Cita-cita beliau ingin menjadi ahli akademik dan pakar tafsir Al-Quran. Sudah berkahwin dan dikurniakan 3 orang cahaya mata, seorang pakar motivasi berpengalaman lebih dari 7 tahun. Dan antara segmen yang beliau terlibat, segmen Ibrah di Kim FM dan segmen Assalamualaikum di TV Al-Hijrah. Selain daripada buku ini, karya lain yang beliau karang adalah Kuasa Kepimpinan Al-Fatih, Berfikir Gaya Al-Fatih, Kompas 114 dan di bawah teruan kisah-kisah Al-Quran. Sekarang ni beliau aktif bersama pakar dan sarjana tafsir berbakti di Tadabbur Center.
Untuk sesi seterusnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Encik Firdaus. Terima kasih kepada ketiga-tiga panel atas penjelasan yang ringkas dan padat mereka. Sekarang kita teruskan untuk sesi yang kedua. Ulasan penuh kandungan buku. 300 cerita dari Al-Quran dan Hadis. Dipersilakan Encik Samsul Rizal. Encik Samsul Rizal. Okey, sorry. Okay. Okay, kita teruskan sesi buku pasal buku saya. Ini bertajuk 366 kisah dan hadis dalam Al-Quran. Okay, yang seperti yang saya cakap tadi, dia dah 366 cerita dalam satu tahun. So, dia dah setkan Januari hingga ke Disember cerita yang akan kita ceritakan lah. So, saya brief secara ringkas 4 perkara yang penting dalam buku ni. Pertama ialah garis masa. Ini buku ni diceritakan mengikut garis masa kejadian, mengikut urutan kejadian-kejadian yang berlaku supaya kita dapat memahami proses-proses yang berlaku dalam yang diceritakan dalam Al-Quran. So, diceritakan awal daripada penciptaan alam semesta, langit dan bumi, sehinggalah kepada penciptaan Nabi Adam AS, dan sampailah kepada Nabi terakhir iaitu Nabi Muhammad SAW. Dan cerita-cerita ini dikumpulkan daripada setiap surah-surah yang terdapat dalam Al-Quran. Bila diceritakan mengikut urutan kejadian, saya rasa dia memudahkan kita untuk lebih memahami apa yang berlaku selama masa antara Nabi-Nabi yang terdahulu dan Nabi terakhir, dan juga memudahkan kita mengetahui apa riwayat hidup Nabi-Nabi kita. Dan kedua ialah dia menjadi sumber rujukan lah. So, kalau kita perasan dalam Al-Quran ada perbualan-perbualan di antara Allah SWT dengan watak-watak dalam tu yang tak diceritakan namanya. Contohnya dalam surah ni, dalam surah Al-Baqarah ayat 259, saya bagi satu contoh di mana ada dialog antara bagaimana Allah akan menghidupkan negeri ini sesudah binasanya, yang lalu dimatikan oleh Allah 100 tahun, kemudian Allah menghidupkannya semula kepadanya. Berapa lama engkau tinggal di sini? Ada dialog Allah dengan seseorang lah. So, bila kita baca buku ni, kita dapat tahulah yang sebenarnya perbualan ni adalah antara Nabi Uzair dengan Allah SWT. So, dalam kisah ni Allah telah menidurkan Nabi Uzair selama 100 tahun, dan dia bertanya, berapa lamakah yang kau tinggal di sini? Lalu Nabi Uzair menjawab, aku telah tinggal di sini sehari dan setengah hari. Dan Allah berfirman, tidak benar, melainkan engkau telah tinggal selama 100 tahun. So, dalam buku ni dia dah terangkan watak-watak yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran. So, untuk memudahkan kita memahami lagi apa yang diceritakan lah. So, dalam cerita ni juga diceritakan tentang dalam buku ni juga diceritakan tentang kisah Anbiya. Ni audio aku dengar ni. Kisah para Anbiya yang tidak terdapat juga kisah para Anbiya selain daripada kisah-kisah Nabi Rasul yang selalu kita biasa dengari. Contohnya dalam ni terdapat kisah-kisah Nabi Syiah,
Nabi Aramia, itu nabi-nabi yang terdapat dalam yang diturunkan kepada Bani Israel. Dan kisah-kisah ini dia mengikut timeline yang ditulislah. Maksudnya kalau Nabi Aramia ni diturunkan masa sebelum Nabi Isa turun dan diturunkan kepada kaum Bani Israel. Dan biasa yang terakhir, yang keempat yang kita boleh dapat dalam Al-Quran dan hadis ialah kisah dan tauladan dan ilmu pengetahuan yang kita dapat dalam Al-Quran itu. So dalam cerita ni saya nak share satu kisah mengenai sifat lupa. Yang ini sifat lupa yang kita warisi daripada nenek moyang kita, itu Nabi Adam alaihissalam. So pada penghujung, pada ketika Nabi Adam alaihissalam sudah tua, suatu hari Allah SWT menunjukkan Adam tentang keturunan Adam. Dan Nabi Adam alaihissalam jatuh kasih kepada Nabi Daud alaihissalam, lalu beliau berdoa, berikanlah kepadanya 40 tahun daripada umurku. Lalu Allah memperkenankan permintaan tersebut. Dan pada pengakhiran Nabi Adam alaihissalam, malaikat maut datang semasa umurnya 960 tahun. Yang sepatutnya dia umurnya 1000 tahun. Tetapi beliau berdialog bersama malaikat maut, mengatakan bahawa aku masih mempunyai baki umur 40 tahun untuk hidup. Lalu malaikat maut mengingatkan kepada baginda tentang pemberian umur ni sebanyak 40 tahun kepada Nabi Daud. Akan tetapi Adam AS berkeras menafikannya. Dan sikap inilah yang dimiliki oleh manusia, yang ini kita warisi daripada nenek moyang kita. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, Adam AS menafikan tentang satu perkara, jadi anak cucu juga bersikap begitu. Adam AS terlupa, begitu juga anak cucunya. Begitu, ini merupakan sifat semula jadi manusia, iaitu pelupa dan sering menafikan satu perkara. Dan Adam juga terlupa tentang pemberiannya. Adam tidak berkata bohong, maka Allah SWT mengampunkannya. Sekianlah kupasan cerita saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Encik Samsul Rizal. Kita teruskan dengan penuh kandungan untuk sesi kedua ini. Indahnya pesan Luqman Al-Hakim. Dijemput Encik Muhammad untuk ulasan penuh buku yang dibaca. Dipersilakan. Terima kasih moderator. Jadi dalam buku ni apa yang menarik? Jadi saya terangkan dalam buku ni ada 29 tajuk dan berpandukan surah Luqman ayat 12 hingga 19. Jadi sisi yang Ustaz Syahri Abdul Rahman bawakan dalam buku ini adalah sisi yang jarang-jarang kita bincangkan. Ibarat mutiara yang hilang, buku ini membantu kita lebih memahami mesej penting dalam surah Luqman, surah ke-31 dalam Al-Quran. Antara persoalan yang dijawab oleh indahnya pesan Luqman Hakim ini, yang pertama, apakah hikmah surah Luqman selepas surah Ar-Rum? Yang kedua, apa kaitan surah Luqman dengan 5 ayat pertama dalam surah Al-Baqarah? Yang ketiga, apakah hikmah 3 kali pengulangan ya bunayya dan 5 kali inna dalam wasiat Luqman? Yang keempat, apakah hikmah saja respon anak pada setiap wasiat Luqman? Yang kelima, apakah wasiat terakhir Luqman hanya sekadar membetulkan cara berjalan? Saya tidak akan menjawab 5 soalan tersebut kerana Ustaz Fahrul Muhammad Zuhair
penceramah FSSK baru-baru ini menyatakan buku ini tidak boleh ditangani secara santai, melainkan perlu dihadapi secara serius dan fokus. Jadi saya syorkan puan-puan dapatkan buku ini berdekatan atau beli secara online. Jadi hari ini saya akan berikan 15 kata kunci yang boleh kita aplikasikan dalam pendidikan anak berdasarkan penerangan Ustaz Syahri Abdul Rahman melalui buku Indahnya Pesan Luqman Al-Hakim. Okay, dalam 15 poin ini terdapat pecahan melalui ayat 12, 13, 14 sehinggalah ke ayat ke-19. Okey. Saya bacakan makna ayat ke-12 terlebih dahulu. Dan sesungguhnya kami telah memberi kepada Luqman hikmah kebijaksanaan serta kami perintahkan kepadanya, bersyukurlah kepada Allah akan segala nikmatnya kepadamu, dan siapa yang bersyukur maka faedahnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri, dan siapa yang tidak bersyukur maka tidaklah akan menjadi hal kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi poin yang pertama adalah hikmah. Jadi dalam poin ni Ustaz Syahri menegaskan dalam pendidikan anak kita banyak kehilangan hikmah. Ada 3 maksud hikmah, iaitu keselarian atau keseimbangan kata dan kota. Yang kedua keinginan, dan yang ketiga kaitan. Kita boleh lihat kesemua wasiat Luqman ada ketiga-tiga unsur ni. Dia cakap benda yang dia buat, dia punya percakapan menimbulkan kita mahu bertindak. Dan wasiat Luqman merangkumi aspek akidah, ibadah dan akhlak yang merupakan asas bagi agama. Okay, poin yang kedua adalah syukur. Sekali lagi Ustaz Syahri tegaskan, dasar rumah tangga sangat rapuh kerana tidak tertegak atas dasar syukur. Kita perlu hidup dengan menghargai apa yang ada dan terapkan semua yang ada itu adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya syukur kepada Allah adalah kayu ukur seseorang itu telah diberikan hikmah. Dalam ayat 12 ini juga Luqman berusaha mencari ilmu dan beramal dengan ilmu itu, lalu disampaikan dengan penuh keberkesanan. Dia juga berupaya mengatur dengan baik nasihat yang diberikan, maka Allah telah berikan dia hikmah. Kita masuk ayat ke-13. Saya bacakan maksudnya. Dan ingatlah kepada Luqman ketika Luqman berkata kepada anaknya masa ia memberi nasihat kepadanya, wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Dalam ayat ini pula kita dapat pecahkan lagi 3 poin. Dan ini poin yang ketiga, konsistensi. Jadi Luqman sentiasa menasihati anaknya supaya tidak mensyirikkan Allah kerana ia merupakan dosa yang paling besar. Ustaz Syahri mengatakan zaman serba canggih sekarang ni, manusia tidak sembah berhala. Tapi memuja artis atau selebriti juga boleh menyebabkan syirik. Poin yang keempat pula, buka pintu hati sebelum buka pintu akal dia. Luqman memulakan panggilan kasih sayang kepada anaknya, ya bunaya, sebelum menasihati tidak mensyirikkan Allah. Sebagai contoh apa yang ayah nak beritahu, sebab ayah sayang kamu, dan buka
bukan sebab marah kamu. Dan poin yang kelima adalah pengalaman. Ustaz Syari katakan percakapan yang berkesan bila benda itu kita buat. Melalui perkataan Ina menerangkan pengalaman Luqman hidup di mana majoriti manusia ketika itu menyembah selain Allah. Saya masuk poin yang ke-6 dan saya bacakan ayat yang ke-14. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir menyusunya. Dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Dengan yang demikian bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu. Dan ingatlah kepada aku jugalah tempat kembali. Jadi poin yang ke-6, terima kasih. Dalam ayat ni, Ustaz Syari menyatakan kita perlu melatih anak-anak supaya ucap terima kasih kepada ibu bapa. Kerana bila kita ucap terima kasih, ia merupakan kayu ukur kita terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan poin yang ke-7, mengingati mati. Dalam ayat ini kita tengok ada perkataan ilaiyal masir, bermaksud kepada Allah, aku jugalah tempat kembali. Maksudnya kita perlu didik anak dan juga diri kita supaya sentiasa mengingati mati. Dan kita tak tahu bagaimana kita mati, di mana kita mati. Jadi kita kena sentiasa pesan kepada anak-anak yang kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ke-8, perumpamaan. Jadi dalam ayat ke-14 ni, Luqman mengajar anaknya melalui perumpamaan. Dia mengumpamakan sesuatu benda untuk menerangkan kepada anaknya. Seterusnya ayat ke-15. Dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau bersekutukan denganku sesuatu yang engkau dengan fikiran sihatmu tidak mengetahui sungguh adanya, maka janganlah engkau taat kepada mereka. Dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik dan turutlah jalan orang yang rujuk kembali kepadaku. Yang ini dengan tauhid dan amal-amal yang soleh. Kemudian akulah tempat kembali kamu semuanya. Maka aku akan menerangkan kepada kamu segala yang kamu telah kerjakan. Jadi dalam ayat ini, poin yang ke-11. Tak silap saya. Yang ini akhlak.
Jadi bagaimana Luqman mengajar anaknya jika ibu bapa itu syirik kepada Allah ataupun menyembah selain Allah, tetap juga tanggungjawab seorang anak itu melayani ibu bapa mereka. Dan untuk ayat seterusnya, ayat 16, Luqman mesti anaknya dengan berkata, "Wahai anak kesayanganku, sungguhnya jika ada suatu perkara yang baik atau yang buruk, sekalipun seberat biji sawi, serta ia tersembunyi di dalam batu besar atau di langit ataupun di bumi, sudah tetap akan dibawa oleh Allah untuk dihakimi dan dibalasnya. Kerana sesungguhnya Allah Maha halus pengetahuannya, lagi Maha meliputi akan segala yang tersembunyi." Jadi poin yang ke-12. Poin yang ke-12 ataupun poin yang ke-11. Maaf, tadi poin yang ke-10. Hari pembalasan. Hari pembalasan dalam ayat ini Luqman menasihati anaknya perkara yang baik ataupun buruk yang kita lakukan walaupun kecil, diumpamakan biji sawi. Allah SWT tetap akan menghisapnya. Kerana Allah SWT itu Maha halus dan Maha meliputi segala-galanya. Jadi poin yang ke-12 yang kita lakukan dalam ayat 13, "Wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah berbuat kebaikan, serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar dan bersabar atas segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah perkara yang hendaki diambil berat melakukannya." Jadi poin yang ke-12 ni adalah solat. Jadi solat ini adalah penting kerana ia merupakan tiang agama. Dan Ustaz Syahri menegaskan bila kita menyuruh anak untuk solat, kita perlu poin yang ke-12 ni adalah solat. Menyuruhnya dengan berhikmah kerana merupakan dan tidak menghukum secara Ustaz Syahri menegaskan. Jadi poin yang seterusnya dalam ayat ni adalah prihatin. Dan apabila kita telah melakukan solat, dan sebenarnya solat itu akan membuatkan kita daripada perkara yang mungkar dan melakukan perkara yang makruf, yang ini yang baik. Dan untuk seterusnya ayat ke-18. "Dan janganlah engkau memalingkan mukamu kerana memandang rendah pada manusia, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong, takbur lagi membanggakan diri." Jadi dalam ayat ini dituntut kita jaga percakapan dan bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Disuruh kita tidak memalingkan muka. Dan Ustaz Syahri menerangkan dalam ayat "wala tusair", yang ini Ustaz Syahri mengatakan umpama seekor unta
ketika ia memalingkan muka, memandang ke kiri dan ke kanan. Seterusnya, yang terakhir adalah bukan yang terakhir, yang kedua yang terakhir, melalui ayat 19, dan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan dan juga rendahkan suaramu semasa berkata-kata. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Jadi Luqman sebenarnya tidak maksudnya tidak hanya menyuruh saja, tapi memberi penyelesaian pada anaknya supaya dalam poin yang kedua terakhir ni, jaga perbuatan dengan mensederhanakan langkah semasa berjalan dan juga rendahkan suara. Kerana sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Dan poin yang terakhir adalah usaha. Dalam poin ini, Ustaz Syahri merumuskan kan, dalam kesemua ayat ni, kenapa cara respon anak dalam surah Luqman. Dan disebabkan cara respon itulah adanya poin yang terakhir ni, iaitu usaha. Maksud kita sebagai ibu bapa berusaha untuk mendidik anak, tetapi terpulang kepada anak itu. Kan? Kita, maksudnya Allah SWT yang menggerakkan hati seorang anak itu untuk menjadi baik ataupun sebaliknya. Jadi saya serahkan kepada moderator untuk sesi seterusnya. Terima kasih Encik Muhammad Firdaus. Begitu banyak ulasan buku yang telah diberikan. Terusnya kita teruskan dengan ulasan penuh buku Urus Rumah Wishani. Silakan Puan Lili Suryati. Dipersilakan. Nampak baju. Penulis ini berkata jika tidak kena caranya, boleh jadi hal-hal mengurus menu makanan, membersihkan rumah dan merancang kewangan akan menjadi satu beban yang berat dan memenatkan. Semua ini boleh dielakkan jika kita temui satu teknik pengurusan rumah yang efektif dan sistematik. Malah ia boleh menjadi satu kerja yang sangat seronok. Pengurusan pembersihan rumah. Ianya ialah satu bentuk cara pengurusan pembersihan
rumah secara efektif, sistematik dan teratur. Proses pembersihan rumah tidak semestinya memenatkan atau menambah tekanan yang tidak perlu. Malah ia boleh dilakukan secara teratur dan sistematik melalui perancangan pembersihan rumah yang efisien. Ada 5 langkah dalam pembersihan rumah. Yang pertama, perancangan pengurusan rumah. Yang kedua, proses penyisihan barang iaitu decluttering. Yang ketiga, proses pembersihan rapi iaitu deep cleaning. Yang keempat, proses susun atur iaitu organizing. Dan yang kelima, proses mengemas. Perkara yang sangat penting sebelum memulakan proses pembersihan rumah adalah penyediaan kit pembersihan. Cadangkan sediakan satu ruang khas di dalam rumah untuk menyimpan segala peralatan dan bahan untuk membersih. Sediakan juga satu bekas mudah alih untuk mengisi segala alat dan bahan pembersihan untuk memudahkan dibawa ke mana-mana ruang yang hendak dibersihkan. Contohnya cleaning caddy seperti gambar ni. Ni boleh beli dekat SSF, harga RM19.90. Okay, ini adalah alat-alat yang perlu melancarkan proses pembersihan dan pengurusan rumah. Yang pertama tu magic sponge. Ni memang betul-betul magic lah, saya dah guna. Kalau kita bersihkan lantai memang bersih. Just letak air dan kita berus dekat lantai. Yang kedua ialah labeling maker. Ni fungsinya ialah untuk mencetak stiker dan melabel bekas-bekas makanan yang kita simpan kat rumah. Yang ketiga ni ialah room cleaning brush hair removal. Dia tugasnya ialah untuk membersihkan rambut yang tersangkut pada penyapu. Kalau kita sapu rumah kan ada penyapu selalu ada rambut, jadi kita bersihkan, kita gunakan brush ni. Yang berikutnya ialah wipes. Ini semua untuk mengelap sesuatu permukaan yang kotor. Antara kit-kit pembersihan rumah ialah penyapu, pembersih habuk, vacuum, mop basah, magic sponge, berus, sarung tangan getah, botol semburan, alat membersih cermin, tisu basah, cuka, soda bikarbonat, cecair pencuci dan peluntur. Langkah-langkah membuat perancangan pembersihan rumah. Pertama, senaraikan semua aktiviti iaitu checklist membersih dan mengemas rumah yang perlu dilakukan dalam sehari, iaitu sejurus selepas bangun tidur hingga masuk tidur semula. Yang kedua, bahagikan tugas kepada setiap ahli keluarga. Yang ketiga, keluarkan aktiviti mana yang tak semestinya dibuat setiap hari. Contohnya basuh baju, mungkin boleh dibuat setiap 2 atau 3 hari. Yang berikutnya, berdasarkan checklist yang sama, asingkan juga aktiviti yang perlu dibuat pada waktu pagi, pada waktu malam dan juga hujung minggu. Kemudian pilih aktiviti yang boleh dibuat secara mingguan. Contohnya membersihkan bilik air, mungkin perlu dibuat setiap hari. Suatu rutin mengemas malam, tetapi pembersihan rapi bilik air dilakukan seminggu sekali sudah memadai. Yang seterusnya, pilih juga aktiviti yang perlu dilakukan sebulan, 3 bulan, 6 bulan atau setahun sekali. Ini dapat memastikan kebersihan dan kekemasan dapat dikekalkan. Dari masa ke semasa, lakukan cabaran mengemas yang bersesuaian seperti cabaran mengemas 30 hari. Maksudnya kita cuba lakukan proses mengemas dalam masa yang telah ditetapkan tanpa skip walaupun sehari. Ini contoh rutin membersih dan mengemas pagi dan malam. Peruntukan 30 minit setiap malam sebelum tidur untuk lakukan rutin membersih dan mengemas malam. Contohnya pagi kemas katil, lepas tu lap dapur, tabletop, meja makan. Lepas tu pastikan basuh semua pinggan mangkuk dan kosongkan sinki. Malam bersama, kemas ruang tamu, angkat barang-barang bersepah, vacuum, sapu semua. Kemudian pastikan pinggan mangkuk kosong dalam sinki. Contoh rutin membersih dan mengemas pada hujung minggu. Vacuum seluruh permukaan lantai rumah, membuat penyediaan awal bahan masakan, melipat dan menggosok baju, menyediakan kelengkapan pakaian kerja untuk seminggu dan mengemas beg tangan dan juga beg sekolah anak. Rutin membersih mengemas, rutin membersihkan mengemas pada hujung minggu. Pembersihan rapi setiap ruang boleh dilakukan hanya seminggu sekali dengan syarat rutin mengemas dan membersih harian pada waktu pagi dan malam dilakukan untuk mengekalkan tahap kebersihan dan kekemasan rumah yang optimum. Dengan cara ini, pembahagian masa untuk melakukan proses pembersihan rumah akan jadi lebih efisien. Tetapkan satu ruang untuk satu hari bagi melakukan pembersihan rapi pada ruang tersebut.
Tetapkan masa untuk melakukan pembersihan rapi pada ruang tersebut. Jika rutin mengemas pagi dan malam dibuat setiap hari, aktiviti membuat pembersihan rapi tak akan mengambil masa yang lama. Rutin membersih dan mengemas bulanan. Sesetengah barang elektrik memerlukan pembersihan rapi sekurang-kurangnya sebulan sekali atau setiap 3 bulan sekali atau setiap 6 bulan sekali. Barangan elektrik yang tak dapat dibuat pembersihan rapi bukan sahaja kotor tapi akan menyebabkan cepat rosak dan tak berfungsi dengan efisien. Ia juga boleh menyebabkan berlakunya pembajaran penggunaan elektrik dan juga air. Untuk setiap aktiviti pembersihan bulanan, sediakan jadual pembersihan dan catatkan tarikh bila kali terakhir pembersihan barang tersebut dilakukan. Dengan cara ini, ia memudahkan kita menyemak semula bila tarikh terakhir membuat pembersihan rapi. Ini contoh log pembersihan. Kalau kita dah bersihkan setiap barang tu, kita tulis tarikh supaya kita ingat bila last kita bersihkan barang-barang kita. Ini adalah senarai barang-barang yang dibersihkan seminggu sekali. Contohnya tualan mandi, cadar dan sarung bantal, handbag, alas kaki, brush makeup, remote control, sofa dan juga keyboard. Proses penyisihan barang. Proses penyisihan barang ni merupakan langkah pertama dalam operasi pembersihan rumah. Semasa proses ni, barang yang tak lagi mempunyai tujuan dalam rumah akan disisihkan. Proses ni boleh dilakukan setiap hari semasa kita bersihkan rumah. Dia dilakukan dari satu ruang ke satu ruang yang lain, dari satu bahagian ke bahagian lain dan dari satu almari ke almari yang lain. Semasa proses dilakukan, elakkan menggunakan emosi untuk menentukan sama ada perlu disisihkan atau tak barang tersebut. Sebaiknya uruskan barang yang ada nilai sentimental di akhir proses untuk memudahkan proses penyisihan dilakukan. Kemudian tetapkan satu ruang, bahagian, almari atau rak dalam satu masa. Sediakan plastik sampah, sediakan kotak atau bekas untuk dilabelkan seperti kita semula, derma, jual atau ruangan lain. Mula keluarkan barang dari ruang, bahagian, almari atau rak yang dipilih. Semasa keluarkan barang tu, lakukan proses pemilihan sama ada barang tersebut perlu dibuang atau dimasukkan dalam kotak-kotak yang berlabel yang lain. Setelah selesai, barulah teruskan dengan ruang, bahagian almari atau rak yang lain. Berikut adalah senarai barang yang perlu disisihkan untuk mengurangkan sampah yang selama ni kita simpan kat rumah tanpa kita sedar. Ini ada 25 list, bolehlah kita cari barang ni dan kita buang untuk kurangkan sampah-sampah yang ada. Okey, kita lihat video berkaitan dengan proses penyisihan barang. Saksikan. Okey, panduan barang yang perlu disisihkan di ruang tamu. Antaranya ialah majalah atau surat khabar yang tak akan baca lagi. Yang kedua, barang perhiasan yang dah rosak dan pecah. Seterusnya, CD atau DVD yang dah rosak. Kemudian alat remote control yang dah rosak atau dah tak berguna lagi. Wayar-wayar USB atau pengecas yang sudah rosak. Lilin-lilin yang dah habis bakar dan botol-botol air freshener yang dah habis. Panduan barang yang perlu disisihkan dalam bilik tidur. Bantal yang dah lusuh, lembik dan lepas tarikh best use-nya. Kemudian barang perhiasan yang dah rosak dan pecah. Cadar yang dah koyak, lusuh, selimut yang dah koyak, semua kena sisihkanlah daripada tempat tidur kita. Panduan barang yang perlu disisihkan di meja solek. Kosmetik yang dah lepas tarikh
tamat tempoh, skincare yang dah expired, botol perfume dan deodoran yang dah kosong, peralatan elektrik macam hair dryer, curling iron, steamer yang dah rosak, aksesori rambut yang sudah lama tak digunakan, getah pengikat rambut yang dah hilang keelastikannya, aksesori yang dah rosak atau lusuh dan berkarat, dan ubat-ubatan yang melepasi tamat tempoh. Ini adalah panduan barang yang perlu disisihkan dalam bilik air. Botol barang mandian yang dah kosong, berus gigi yang dah tak digunakan lagi atau dah habis tempoh best use-nya. Alat mainan anak yang dah rosak, cecair cucian bilik air yang dah habis atau hampir habis. Dan berus pencuci tandas yang dah rosak. Ini adalah panduan barang yang perlu disisihkan di bilik pakaian. Pakaian dah tak muat dan dah out of style. Pakaian yang lusuh, koyak, pakaian dalam yang sudah tak selesa dipakai, stokin yang dah hilang pasangannya atau dah berlubang, tualan mandi atau tualan muka yang sudah lusuh, koyak atau sudah tak serap air lagi, penyangkut baju yang dah patah, kotak-kotak kasut yang dah tak digunakan lagi, kasut dan tali kasut yang rosak, koyak dan buruk, aksesori pakaian macam tali pinggang, tali leher yang tak digunakan lagi. Ini adalah panduan barang yang perlu disisihkan di dapur. Pinggan mangkuk yang dah sumbing, retak, terbakar atau pecah. Kemudian lebihan set pinggan mangkuk yang tak digunakan lagi. Lebihan peralatan memasak seperti sudut dan senduk. Kemudian bekas perstoran yang dah hilang penutupnya atau sebaliknya. Stok makanan yang dah rosak, basi atau dah expired. Sudu, garpu atau pisau yang dah rosak atau berkarat. Beg plastik yang tak akan digunakan lagi. Kemudian peralatan elektrik yang sudah rosak dan tak akan dibaiki semula. Tips tambahan. Yang pertama, untuk setiap makanan ada tarikh tamat tempoh yang perlu diperiksa semasa melakukan proses penyisihan. Gunakan peraturan first in, first out untuk mengelakkan makanan yang dibeli tidak digunakan atau dimasak bagi mengelakkan pembaziran. Pakaian, serap air atau tualan yang dah lusuh atau koyak boleh digunakan semula sebagai kain pengelap atau alas kaki. Sediakan beberapa buah pinggan mangkuk dan cawan secukupnya sahaja untuk kegunaan harian. Selebihnya simpan dalam almari untuk kegunaan tetamu. Gunakan konsep one in, one out untuk mengelakkan timbunan barang atau menyebabkan barang tak ada tempat untuk simpan sebab terlalu banyak. Untuk dokumen pula, seperti kertas kerja atau resit yang penting, scan dulu sebelum dibuang. Manakala dokumen yang sulit boleh dipotong menggunakan shredder. Okey, sebab kenapa orang yang tersusun atur ni lebih relax. Ramai orang fikir seseorang yang tersusun atur ni mesti orang yang sangat rajin, perfectionist, rigid dan tak chill, asyik banyak stres je. Ini adalah satu salah faham. Sebaliknya bila kita tersusun atur, kita akan jadi orang yang lebih relax. Sungguh ni, tak tahu kenapa. Orang yang tersusun atur ni pandai bagikan kerja, delegate. Dia tak buat semua benda seseorang. Untuk kerja rumah, dia akan pastikan setiap isi rumah ada tugas masing-masing. Tapi bukanlah kerja dia asyik nak mengarah je. Orang tu tahu tanggungjawab pengurus rumah ialah tanggungjawab isi rumah. So dia akan pastikan setiap orang menyumbang tenaga untuk menguruskan rumah. Hashtag sama-sama penat, sama-sama rehat. Disebabkan orang yang tersusun atur ni pandai delegate kerja, dia tak buat semua benda seorang-seorang. Untuk kerja rumah, dia akan pastikan setiap isi rumah ada tugas masing-masing. Tapi bukanlah kerja dia, nak mengarah je. Ni dah. Disebabkan orang yang tersusun atur ni pandai delegate kerja, dia akan elakkan untuk jadi seorang yang perfectionist. Sebenarnya jadi orang yang perfectionist ni meletihkan. Orang yang tersusun atur ni tahu tak semua benda nak kena perfect. Kalau kita nak delegate kerja kat orang, kita kena belajar untuk terima seadanya hasil kerja yang mereka buat. Sometimes good enough is good enough. Kemudian sebab yang berikutnya ialah dia akan pastikan setiap barang ada rumahnya. Bila setiap barang ada tempat khas masing-masing dan berlabel, dia akan lebih relax. Sebab kalau ada ahli keluarga nak cari barang tu, tak perlu dah dia nak jawab soalan. Semua dah ada kat rumah masing-masing dan siap berlabel pun. So orang lain boleh cari sendiri. Lepas tu bila setiap barang tu dah disediakan rumahnya, bolehlah kita disiplinkan ahli keluarga untuk letakkan semua barang
tersebut kat rumah masing-masing selepas digunakan. Kuranglah benda nak kena kemas kan, relax lagi. Kemudian dia akan pastikan membuat proses sekerap mungkin. Dia tak akan jadikan rumahnya macam muzium atau tempat simpan barang atau sampah yang tak perlu. Once barang tu dah tak ada keperluan dalam rumah, terus dia disisihkan. Bila rumah lapang, insyaAllah jiwa pun akan jadi lebih relax. Berikutnya, orang yang tersusun atur ni buat persediaan awal, sentiasa akan buat satu langkah ke depan supaya bila tiba hari kejadian dia lebih relax dan tak kelam kabut. Untuk buat penyediaan awal ni mungkin kedengaran macam meletihkan atau ambil masa, tapi trust me, your future self will thank you for that. Ini adalah gambar-gambar yang saya ambil daripada Facebook Dr. Hani. Ini adalah gambar rumah dia lah, kawasan home office. Agak menarik lah sebab dia ni jenis orang yang tersusun dan teratur. Ni keperluan asas rumah masak dia. Ni gambar dapur kat rumah dia. Semuanya dia dilabelkan. Ini tempat simpan barang, stok dia, stok sos, minyak masak, kicap semua dia simpan dalam satu tempat. Kemudian dia labelkan juga setiap barang supaya senang nak ambil. Ini ialah cara dia simpan makanan dalam peti sejuk. Semua tempat pun dia akan labelkan. Ini kawasan rumah dia, view daripada dapur. Dan yang ini pula stok ubat-ubatan dan pelbagai jenis tepung. Semua dia labelkan supaya senang diambil. Ini sinki dia susun pun nampak menarik. Ini adalah gambar dapur masak yang dah dibersihkan. Nampak berkilat kan? Ini bilik tidur dia. Dan ini ialah meja solid. Ini contoh-contoh perstoran yang telah dilabel. Bekas-bekas ni semua dia label dengan agak menarik lah. Benda ni tak mahal pun. Tapi sebab dia pandai dan kreatif, jadi benda ni cantik. Ini adalah tempat simpan barang, stok-stok makanan kering. Dia beli stiker, lepas tu dia tulis. Nampak? Emas lah. Bersama. Yang ini pula ialah barang-barang kecil. Dia simpan semua ada dalam rumah dia. Buat macam drawer-drawer tapi tulislah apa barang tu, nama dia. Jadi dia boleh, kalau orang cari, just baca dah jumpa barang. Okey. Sajalah saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Puan Lily Suryati. Saya nak bermula dengan ulasan yang diberikan. Alhamdulillah selesai sudah ulasan dari ketiga-tiga. Sampai ke sesi terakhir di muka sesi ini, setiap panel diminta untuk merumuskan buku yang telah dibaca. Dipersilakan Encik Samsul Rizal untuk sesi terakhir ini dengan rumusan yang terakhir. Okey, terima kasih Puan Moderator, Puan Aini. Okey, sebab masa dah overtime, saya tutup dengan cepat dan pantas. Okey, buku ni kita motifnya adalah untuk menggalakkan budaya membaca di kalangan anak-anak. So saya ambil prakata dari penulis iaitu ibu bapa mengikut tanggungjawab yang sama dalam menjaga serta mendidik anak-anak. Nabi SAW pernah bersabda yang maksudnya seorang lelaki itu ibarat pengembala yang mengambil berat akan binatang ternakan, manakala ibu iaitu wanita itu ibarat pengembala bagi diri suaminya serta anak-anaknya, dan kelak dia akan ditanyakan perkara tersebut. Sahih Bukhari halaman 848 bahagian 2 hadis 2278. So penutupnya menggalakkan budaya membaca di kalangan anak-anak adalah tanggungjawab kepada ibu bapa. So buku ni adalah sangat sesuai untuk semua golongan ibu bapa. Sekian, terima kasih, dan saya pulangkan kembali kepada moderator. Terima kasih Encik Samsul Rizal di atas rumusan yang telah diberikan. Untuk panel yang kedua pula dipersilakan Encik Muhammad Firdaus buat rumusan bukunya. Jadi saya pendekkan rumusan dia. Saya ni slide lah kan. Ni kita tengok
ucapan yang baik bukanlah ucapan yang panjang berjela-jela, pemadailah ia ringkas namun padat dengan makna. Pesan ringkas itu pula mencakupi segenap aspek keperluan hidup seorang manusia. Inilah keunikan wasiat Luqman radhiyallahu an yang dirakamkan Al-Quran sejak 1400 tahun lepas dan akan kekal hingga hari kiamat. Ini adalah kata daripada Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki. Okay. Dan yang terakhir saya inilah sharekan beberapa doa yang sering kali kita bacakan dalam maksudnya selepas solat lah. Antaranya ni. Okay. Dan okay. Jadi saya mohon maaf lah jika ada tersalah bicara. Okey, yang baik, apa yang baik datang daripada Allah, yang buruk juga datang daripada Allah atas kelemahan diri saya sendiri. Okey, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Terima kasih Encik Muhammad Firdaus. Dijemput panel terakhir Puan Lili Suryati untuk merumuskan buku yang dibaca. Okey, last kali saya nak bagi tips untuk kekalkan kekemasan rumah. Yang pertama, sediakan jadual pembersihan rumah secara harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Yang kedua, pastikan setiap barang ada di rumahnya. Biasakan lepas ambil barang tu, letak semula barang tersebut ke tempat asal. Yang ketiga, buat pembersihan sambil-sambil. Contohnya sambil masak, basuh pinggan sekali yang ada kat dalam sinki tu. Pastikan sinki tu kosong. Yang keempat, less is more. Kurangkan barang-barang yang mempunyai fungsi yang sama. Buang barang yang tak ada fungsi. Yang kelima, agihkan tugas mengemas pada semua isi keluarga. Biar semuanya bertanggungjawab untuk mengemas. Yang keenam, kerap lakukan proses sisihan. Setiap hari akan ada barang baru masuk ke rumah. Oleh itu, lakukan sisihan setiap hari juga. Cari dan buang barang yang tak diperlukan. Yang ketujuh, setiap malam sebelum tidur tu jangan skip rutin pembersihan malam supaya kita tak kesuntukan masa untuk kemas esoknya. Begitu juga setiap pagi, perlu buat rutin pembersihan pagi. Yang ke-8, jangan keluar dengan tangan kosong. Bila masuk satu ruang tu, cari satu benda yang tak sepatutnya berada kat ruang tersebut dan letakkan semula barang tu kat tempat asalnya. Yang ke-9 dan yang terakhir, jika kekurangan ruang, gunakan setiap inci ruang dinding untuk restoran, untuk simpan barang. Gunakan setiap ruang sebaik mungkin. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Puan Lili Suryati dengan rumusan yang telah diberikan. Alhamdulillah selesai sudah ketiga-tiga. Ucapkan terima kasih di atas sesi perkongsian oleh semua ahli panel yang terpilih untuk ke-17. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang berguna di atas perkongsian tersebut. Dengan ini, saya ingin memberi ruang kepada rakan-rakan untuk bertanyakan soalan kepada ahli-ahli panel jika ada soalan yang hendak ditujukan. Ada soalan tak rakan-rakan? Mungkin masa sudah melebihi. Okey, tiada Okey, tiada soalan untuk ahli panel kita pada hari ini. Okey, dengan ini kita sudah berada di penghujung program Santai Ilmu. Selesai sudah tugas saya sebagai moderator untuk siri ke-17 ini. Terima kasih kepada Encik Khairul Azmi selaku pelaksana program. Ahli-ahli panel jemputan, ahli jawatan semua yang menonton program Santai Ilmu pada hari ini. Sekiranya ada tersalah tutur kata sepanjang saya mengendalikan program ini, saya ingin memohon maaf di atas segala kekurangan. Yang baik datangnya dari Allah dan yang buruk datangnya dari saya sendiri. Assalamualaikum dan terima kasih.